Strangely, cikgu will ask kan, oh, what do you want to be when you grow up? Saya tak dapat jawab apa-apa. Saya tengok keadaan saya, jadi saya tak tahu apa yang saya nak jawab. Pilihan tu pada saya bukan kurang lah. Memang tak ada langsung. Saya nangis sama masa tu. Anything harsh that you remember? Dia jatuhkan saya dari kerusi, dia ketuk saya. You decided to draw out your own company, Aid the Courier. Kenapa buat syarikat dalam keadaan awak yang begitu tercabar? Saya nak betul-betul kerja untuk mendapatkan rezeki, bukan atas ihsan orang. Dalam hidup ni ramai yang ingin mencari kehidupan yang sempurna, tapi apakah kehidupan yang sempurna itu yang kita mahukan? Sama ada kita mahu kebahagiaan, kita mahu kekayaan dan juga sebagainya. So living the perfect life or perfecting the life that you are living. Kita bersama dengan Zaid kini dan kita tahu bahawasanya Zaid ni masa Zaid dilahirkan sebagai seorang kanak-kanak yang boleh berjalan, betul? Lepas saya dilahirkan, kaki saya kedua-dua lemah. Tapi dalam peringkat umur yang awal, saya masih boleh berjalan, tapi dengan menggunakan bantuan kasut besi, which is calipers. Maknanya itu masih lagi boleh dalam istilah boleh berjalan lah. Ya saya. Jadi sampai usia berapa yang Zaid menggunakan kasut besi? Kasut besi dengan tongkat dari darjah 1 hingga ke menengah 3. Oh, kira lama juga menggunakan kasut besi itu Ya saya. Jadi sebelum tu masih ingat tak macam mana Zaid bergerak dari satu tempat ke satu tempat? Sekolah tadika, kindergarten atau ke mana-mana mak saya dukung. Kira nampak macam manja sikit lah, orang dukung sana, dukung sini. Dan bila Zaid masa membesar tu kan, Zaid tanya tak kepada ibu dan ayah ni, kenapa Zaid punya kaki kena pakai kaki besi? Saya memang tak pernah tanya ibu bapa saya kenapa saya dilahirkan macam gini ataupun kenapa kaki saya macam gini. Dalam bahasa orang tu, I just go with the flow. Just continue with my life lah. Tak ada curiosity or tanya-tanya kenapa gini masa saya masih kecil lagi. But when you see your friends, they can walk, they can run, they can move a little bit faster, you tak macam how come I'm not as fast? Ada tak soalan yang macam ni? Ada yang masa di peringkat sekolah rendah. Saya ada juga tanya pada diri sendiri lah, kenapa saya tidak boleh berjalan seperti yang lain lah. Sebab budak-budak sekolah kan lepas sekolah, diorang tak balik rumah, ada pergi arcade, ada main game, main bola, pergi singgah sana, pergi sana sini. Tapi saya tak dapat. Saya hanya boleh dari sekolah ke rumah, rumah ke sekolah. Itu saja. So soalan tu timbul dekat situ lah. Ya. Tak Jadi, nafikan soalan tu timbul. Memang ada. Tapi Zaid tak pernah tanya pada sesiapa pun? Tidak. Okay. So how do you learn about your condition? Pada umur usia berapa that you learn that, I have this condition? Okay, memang dari kecil memang dah pergi jumpa doktor terapi lah, pakar kaki. Mula-mula memang Zaid tak faham sebab masih kecil lagi kan, dan bahasa Inggeris diorang pun, medical science pun Zaid tak faham. Kira bahasa dalam lah Ya saya. Lama-lama baru Zaid tanya sendiri lah. Kenapa kaki Zaid ni, baru Zaid tahu. Bila kita masa muda ni kan, strangely cikgu will ask kan, oh, what do you want to be when you grow up? Everybody has their ambition. Bila come to your time, Zaid, what is your ambition? What do you say? Okay, yang ni saya ingat. Yang ni saya ingat. Memang tak boleh lupa. Tu baru saya masuk darjah 1. Saya tak dapat jawab apa-apa. So you, bila tanya what's your ambition, diam aja? Saya diam je. Saya diam betul-betul lama sampai buat yang cikgu tu tak boleh sambung mengajar. Cikgu tu tunggu sampai tak boleh sambung mengajar. Saya masih diam je. Saya tengok keadaan saya, jadi saya tak tahu apa yang saya nak jawab. Pilihan tu macam kurang lah. Pilihan tu pada saya bukan kurang lah. Memang tak ada langsung. Dalam masa tu saya fikir memang tak ada langsung. Saya nangis lah masa tu. Sebab saya lama macam malu. Saya diri, kira masa tu saya tongkat, saya masih diri lah. Lepas sampai dah habis kelas pun, saya stay back. Cikgu masih nak tunggu soalan. What? Dan saya tak duduk. You got punished for not answering her? Yes.
Saya diri dengan tongkat tu semua. Sampai mak saya datang pun saya masih berdiri situ. Mak awak marah tak? Saya tak pasti mak saya marah sebab mak saya tunggu di luar. Lepas tu cikgu bilang kenapa saya diri. Lepas tu baru dia kasih examples apa yang kerja yang saya boleh. Lepas dia sebut kerani, clerk, then saya fikir balik, okay, saya nak jadi clerk. Lepas tu baru dia kasih balik. Maknanya dia tak nak awak fikir yang awak ni tak ada pilihan lah. What's her name? Do you remember her tak? Mrs. Chua. Jadi kalau kita move forward, jadi disebabkan oleh dia, pilihan untuk awak pergi ke ITE ni ialah office punya management. Yes, dari situlah fokus saya ni bahagian pentadbiran, administration saja. Kita tahu dekat sekolah ni kan, schools sometimes can be really harsh. We have friends of the same age, we have teasing. Have anyone in school give you a hard time? In secondary school, yang saya dapat ingat, tak ada. Cuma kenakalan tu ada. Apa yang orang buat dengan awak ni? Kadang-kadang saya tengah duduk tu makan tu, adalah budak nakal ambil tongkat saya bawa lari. Oh. So, you biarkan aja lah. Biarkan lah. Kira masa tu saya tak boleh gerak mana lah. Sampai dia kasih saya balik tongkat saya tu. So, bila orang kacau macam tu, Zahid just have to just let go lah. Saya ni orang tak reti marah. Diamkan je. Oh. Jadi makan, tunggu sampai tongkat tu. At last, diorang give up. Tunggu lah. Kadang-kadang pun ada yang cikgu halfway dia anggit, lepas tu cikgu nampak, terus budak tu kena marah, terus kasih balik lah. Jadi say sorry to you? Tak juga. Nakal lah dulu Dia memang nakal lah. Kita tahu bahawa dalam konteks Sec 1, Sec 2, Sec 3, Sec 4 ni, kali macam kita naik pangkat. Kalau kita Sec 2, tingkat 2. Kalau Sec 3, tingkat 3. Kalau Sec 4, tingkat 4. Kalau Zahid ambil O level, which means you punya classroom dekat tingkat atas lah. Tapi sekolah dulu tak ada lift kan? Sejak saya di primary school, saya punya sekolah semua tingkat 1 bawah. Jadi satu kelas kena stay on the ground floor. Yes. Kawan-kawan lain ada yang macam tak happy tak? Ada yang happy juga lah. Kerana kalau dari bawah, kalau nak pergi kantin lagi dekat. Kita yang pertama dulu boleh pergi ke kantin. Tapi tak ada yang merungut lah. Tak ada. Tapi masa di menengah tu yang saya kurang selesa lah. Sebab? Kalau menengah kan saya kira dah abang-abangan. Semua kalau nak tu kan nak sama-sama dengan kelas-kelas yang lain. Macam peer pressure sikit lah. Yes. Do you become sensitive during your teenage years tak? Macam pasal aku dorang kena tak dapat pindah kelas. Do you feel bad? Bohong lah kalau saya kata tak. Saya rasa. Dan ada juga yang katakan kerana saya, mereka semua di bawah. But how did you take it during that time? Diam je. Sedih pun ada. Ada tak benda-benda yang orang cakap ni yang sangat-sangat kesat ataupun kasar pada awak ni? Macam saya katakan, saya akan rasa sedih, kecewa, masa tu je. Lepas tu, saya dah lupakan, then macam buat macam biasa lah. Kira bila dah keluar gate sekolah tu dah habis lah? Ayolah, dah tak macam tak ada simpan-simpan apa-apa. But are there anything harsh that you remember tak? Ada sekali. Apa orang tu cakap? Orang tu tak cakap. Dia jatuhkan saya. Dari kerusi? Dari kerusi. Lepas tu ada lagi satu, dia ketuk saya. Dengan tangan dia? Dengan penyapu. Nak cakap sakit juga lah. Umur berapa tu? Tak silap saya mendengar 3 atau mendengar 4. Do you forgive them now? Saya dah maafkan semua. Sebab tu banyak bila yang Facebook ni, dalam Facebook, banyak yang saya jumpa balik dan banyak minta maaf pada saya atas kesalahan mereka yang dia buat masa dulu-dulu di sekolah semua. Tapi saya bilang, saya dah lupakan, memang saya dah maafkan semua. What are your challenges as an adult? Kita dah kerja ni kan, ada orang yang bersaing lah, ada yang naikkan pangkat lah, they challenge about workloads lah. What are your challenges at work? Sama juga, saya terpaksa susahkan orang. Apa maksud awak? Macam nak buat benda sesuatu yang saya tak boleh, saya terpaksa minta bantuan orang lain. Dah ambil kira ambil benda ni ke, nak foto step ni ke, bukakan pintu ni ke, macam gitu lah. But hidup ni kan saling perlu memerlukan, saling bantu-membantu. Do you feel bad asking help? Sebab saya tengok mula-mula okey tau. Tapi lama-lama
orang kan Macam- rasa Macam yes gitu. So mula kenal saya macam saya very friendly. Lepas tu dalam macam dah situ dah okey lah. Dan lagi satu sebab mungkin saya banyak cuti sakit. Dan tu pun mungkin diorang tak suka. Dan workload diorang bertambah. Cuti sakit sebabkan apa? Keadaan saya ni buat saya senang jatuh sakit, senang dapat infection dan demam. Mungkin kalau boleh bantu kita untuk memahami Zaid. Bila you talk about infection, where does it come from? Spina bifida ni dia affect saya punya tulang belakang and also affect bahagian pembuangan air kecil dan air besar. Saya masih ada rasa untuk buang air kecil. Cuma saya tak boleh bila tiap-tiap kali kencing saya tak boleh habiskan. Jadi balance tu yang tak boleh dikeluarkan, itu yang membuatkan saya ada jangkitan kuman. jadi sakit yang macam mana ni? Demam dan kira sejuk menggigil satu badan. Tahap demam tu tinggi juga dalam 41. Jadi bila pergi ke doktor dan terus ke hospital. Tiap-tiap kali saya kalau saya sakit, saya pergi poliklinik, tak sampai 1-2 hari saya terus pergi ke hospital juga. Jadi dekat hospital tu doktor nak kena tarik keluar sampai pundi kencing tu kering. Tak. Dia akan matikan Bakteria lah. Dia juga akan nak keluarkan kencing, masukkan tube lah. Oh, okay. Is the process very painful for you? Tak. Sebab saya tak rasa. Okay. Saya boleh rasa saya buang air kecil. Tapi tak tahu kenapa bila kuasa Allah SWT, bila tube tu masuk, saya tak rasa apa-apa. How long cuti bila sakit macam ni? Dalam hospital selalu seminggu. Then hospitalization seminggu. So 14 hari. Dalam setahun berapa kali nak kena cuti 2-3 kali setahun. Majikan tak cakap apa-apa lah. Majikan tak cakap apa-apa lah. Why do you quit your job? Diri saya rasa bersalah. Cuti-cuti kira kerja saya tak habis, tapi diorang masih terus accept saya bekerja. You rasa majikan tak nak buang sebab diorang rasa bersalah? Yes, saya. So you take the responsibility upon you to leave. Correct. Sebab tiap-tiap kali saya ambil kerja, saya bilang diorang yang saya nak diorang anggap saya seperti orang biasa. Tak ada special treatment. Did they give you special treatment? Considered special treatment lah. Saya tak kena warning apa-apa. Tapi orang biasa pun sakit. Orang kalau melahirkan pun dia sakit. Dia ambil cuti sampai bulan-bulan. Jadi orang biasa kalau dia kena sakit campak ke sakit ni pun dia ambil cuti lama. So what makes you think that you are given special treatment? Saya rasa sebab saya gaji pun sama. Tak ada potong. Walaupun saya punya saya kan dia ada kota kan. Kalau dah habis gaji dia kira dah unpaid leave kan. Tapi saya masih dapat gaji yang sama. Awak tak anggap tu sebagai rezeki? Saya punya orang, saya nak betul-betul kerja untuk mendapatkan rezeki. Bukan atas ihsan orang. Tapi betul Zaid. Tapi Zaid juga tak minta sakit kan? Yes, saya. So you still feel bad? Ya, still feel bad. So sebab lagi bertambah bila orang berbual kat belakang. Oh, so people talk about it. Ada juga, ya. What are the things they talk about that you hear? Macam welcome back tu lah. Lepas tu macam sarcastic. Welcome back. Kerja kau aku buat. Kenapa ada cakap, lama betul kau cuti. It sounds insincere lah. Yes. Do you think people around you are not kind to you? Depan cakap lain, belakang orang umpat. So it's painful to hear. Ya, memang sakit lah. Cakap belakang, tapi lepas tu bila depan cakap lain. Macam biasa gitu. So you have met so many people like that. Ya, saya. Awak maafkan diorang tak? Sebab macam saya kata, apa-apa pun saya tak simpan, saya terus maafkan. Sebab mak saya pun selalu kata maafkan orang. Berapa company yang you dah berhenti kerja ni? Dalam 6-8 gitu. Sebab saya punya kerja selalunya either 1 year atau paling lama pun 3 tahun. So lepas syarikat yang ke-8 ni you macam okay enough lah? Yang last saya jatuh sakit tu, saya was warded. Same issue lah. Same issue. Tapi itu saya rasa dah berapa kali. Itu dah lebih daripada 3 kali. And that the last admission saya diberikan surat
yang memaklumkan bahawa saya tak boleh kerja sepenuh masa. Only part time. Yes. Has all this been very tough on you? Memang tough lah. Tapi semua pengalaman ni yang bawa saya sampai ke sini. Bila sebut tentang sampai ke sini ni, lepas syarikat ke-8 ni, you decided to draw out your own company, Ait The Courier. Kenapa buat syarikat dalam keadaan awak yang begitu tercabar? Bila saya dah dapat surat tu, kira menyatakan saya tak boleh kerja full time. Okay, tu betul-betul saya betul-betul rasa down habis lah, kecewa habis lah. Sebab saya punya orang, saya nak kerja. Saya nak kerja seperti biasa. Saya nak dapat pendapatan. Saya juga nak seperti yang biasa. Saya nak tanggung ibu bapa saya, nak biayai apa-apa keperluan mereka. Sebut tentang jaga ibu bapa ni, awak ke yang menjadi tunggak sokong ibu dan ayah awak sekarang ni? Ya, saya. So you live with them? Ya, saya. Berapa umur mereka sekarang? Ibu saya nak masuk 64. Ayah saya 67. Masih sihat ataupun dah sakit-sakit tua? Mak saya sihat tapi dia ada sakit yang selalunya orang tua ada, yang 3 rangkai tu. Abah saya dia dialisis peringkat yang akhir. Okay. Jadi kehidupan yang mencabar, kemudian dicabar dengan orang tua yang memerlukan sokongan awak ni. Ya, saya. Walaupun saya dah bambang, saya mahu buat sendiri. Jadi saya yang hantar ibu saya ke klinik, saya yang hantar bapa saya ke klinik, tiap-tiap klinik saya yang hantar. Apa-apa dorangnya ubat pun saya yang uruskan. Unless saya betul-betul masa saya tak ada atau saya tak boleh, baru saya minta tolong abang-abang saya, especially when comes in transportation. Bila kita sebut tentang Ait The Courier ni, bila awak bandingkan gaji awak dengan gaji masa awak makan gaji di syarikat-syarikat lain ni, do you think this is enough for you? Alhamdulillah, ia cukup bagi saya. Adakah whatever you do as a business ni better than what you earn masa you full time? Terus terang, dia tak sebanyak yang saya kerja full time. So you earn lesser now, Saya earn lesser. but you still support your parents. Ya, saya. You still support your dad going for dialysis. You settle orang punya groceries, you settle orang punya rumah, you settle orang punya ubat. You punya settle tak? Saya pun settle. Semua cukup lah. Kadang-kadang saya sacrifice saya punya. Tell us a little bit more about Ait The Courier ni. Apa yang you buat bila you decide dalam keadaan you yang tercabar ni, you decide aku nak buka bisnes sendiri? Apa-apa yang saya lakukan, walaupun gagal, saya cuba lagi. Gagal, saya cuba lagi. Sampai saya berjaya. Degil lah. Memang degil. Memang degil. Keluarga saya tu, saya memang degil pun. Maknanya ada determination lah. Hujan pun saya pergi. Oh jadi? Kalau hujan macam mana? Payung ada? Yang bagus sekarang ni Yang bagus sekarang ni saya satu tangan drive, lagi satu tangan pegang payung. Kenapa bikin business courier? Saya dah nampak Grab, Food, Panda, Rider ni semua. So terus terlintas dalam fikiran saya yang saya mungkin boleh buat seperti mereka, tapi menggunakan kerusi roda. Apa barang yang you courier out? Makanan, pakaian, ataupun accessories dan documents. Okay. So how do you move and get the business running every day? You seorang ke? You ada pekerja lain ke? Sampai di sini saya masih buat seorang. Tell me about your hardest day in the business. Masa saya mula-mula, saya pakai manual. Oh really? Tolak sendiri. Lepas tu naik bas atau MRT, saya bilang diorang saya punya delivery time depends on my journey. So it can take within 30 minutes to 1.5 hours. How much do you charge? $10 for any document, for anything? Oh, depends on location. Location apa yang susah? Some kondo betul-betul punya ulu punya kondo, bukan yang nak kena masuk bawah, dan nak kena masuk basement, lepas tu tembus, tu yang leceh lah. Tapi buat juga. Saya buat juga. Yang kesulitan masa yang betul-betul masa saya pakai manual, tu yang betul-betul sukar.
Kenapa tak nak mintakan bantuan? Tak, masa tu belum terlintas fikiran saya. Sebab masa tu saya masih nak gunakan tangan. Tangan untuk kayu, untuk tolak kursi roda. Berpeluh-peluh lah. Kira berpeluh-peluh lah. Jadi satu hari tu dapat bikin berapa trip? Masa tu tak banyak juga, masa dalam 4-5. So you make $50 per day. About that. Tapi saya tak buat hari-hari. Sebab job pun tak dapat hari-hari. Paling rendah you bawa balik rumah berapa? Paling rendah 300. Satu bulan? Ya, saya. Tolak makan, tolak mak bapak semua? Ya, saya. 150 tu saya kasih mak bapak. Dan tu belen tu saya bayar bil. Lepas tu belen tu saya simpan. Itu untuk beli keperluan. Selain dari bayar bil. So bila you bikin trip, let's say satu hari bikin 5 trip, on average 1 hour per product, bila masa you makan? In between. Makan apa selalu? Pergi kedai makan ke makan Beli on the go? kedai makan macam like, kadang-kadang MRT kan ada jual apa? All these fast snacks. Fast snacks ke apa, ada macam apa, mi goreng $2 ke nasi goreng $2, saya beli tu. Yang budget tapau, bawa blok ke apa, saya cepat-cepat makan terus saya sambung. Isn't it harder to do the business than to work with someone? Dulu you kerja dalam sebuah syarikat. You sakit pun gaji jalan. Sekarang ni kalau you sakit gaji tak jalan. Have you thought about that? Terus terang, walaupun berpeluh, saya tak rasa penat langsung. Setiap kali saya dapat job, saya rasa excited. Dan balik rumah pun saya tak mengeluh. So you're happier now compared to then? Alhamdulillah, semakin happy saya. Bila awak bikin bisnes Aid The Courier ni kan, awak seorang, but awak ada impian tak untuk syarikat ni? Kalau diizinkan, saya nak besarkan dan saya ingin ada pekerja-pekerja seperti saya. Tapi Zaid juga merupakan seorang yang sangat independent, very independent dan sangat berdikari. Do you think it's possible that the expansion can happen? Possible, insyaAllah. Where do you see yourself 5 years from now? Saya dah ada pekerja. Okay, berapa ramai? As long as saya dapat 5 cukup. Now, tell me about you punya clients kan? They deal with you via Facebook, correct? Yes, saya. Okay. They don't see you when they do the placement of order, correct? They don't. When you arrive at the destination, when they saw you, how did they react to you? Those who really don't know, okay, betul-betul tak tahu langsung. Diorang terperanjat tau. Diorang duduk pintu, nampak saya, sorry, I'm not interested. Terus tutup pintu. Lepas tu saya ketuk, lepas tu hi, I'm Aid The Courier, doing the delivery for you. Oh my gosh, I don't know that you're on wheelchair. Yeah. Okay, now usually manusia ni diorang ada banyak ihsan. Okay, selalunya let's say you charge $10. When they give you extra, do you take it? Bila diorang offer, diorang kasih saya macam sebagai hadiah, saya tak terima. Why? Saya tak terima. Saya bilang diorang, saya cuma ambil upah saya untuk delivery. Because? Sebab saya buat ni untuk mencari rezeki. Betul. Bukan untuk meraih simpati, dapat benda-benda ni semua. But when I look at you, I don't pity you, but I just want to share a little bit extra from myself. Do you take things like that? Saya dah tanya ustaz ni okay, boleh ke saya terima gini? Sebab saya punya, memang saya buat ni bukan untuk raya simpati dan saya tak nak orang kesiankan saya. Tapi ustaz kata kita tetap kena terima, kita tak boleh tolak, kita tak boleh sekat orang punya pahala. Diorang pun nak cari kebaikan lah. But when you don't allow, diorang hampa nanti itulah. Kan. If I want to engage you, where can we find you? Okay, for all booking of slots and enquiries, you can macam syarikat terkemuka berbual. You can DM me at my Facebook page, Aid The Courier. Aid as in AYEED, The Courier. Kita tadi bicara tentang awak primary school, secondary school, kemudian ITE, kenang kerja. Kita semakin lama, kita semakin meningkat dewasa, betul? Jadi kita nak sebut tentang manusia dan hati dan perasaan dia lah. Have you thought about having a family, raising a child? Have you thought about having a relationship or wanting a relationship? Macam sekolah menengah tu,
mungkin ada perasaan nak suka dengan apa tu, mungkin ada. Tapi lepas saya kira dah start saya bekerja, saya tak ada fikir tu langsung. That's hati untuk mendirikan rumah tangga ke, untuk having relationship, tak ada lah. Tak ada. Sebab saya ni masa saya tu mak bapak saya jaga saya. Dan saya tahu betapa susah mak bapak saya nak jaga saya. So nak duduk dengan saya memang susah. Nak kena jaga makan minum saya, nak kena, kalau saya sakit ni semua nak kena saya jaga. Jadi saya memang dari situ saya tak nak kira fikir soal cinta atau soal kahwin ni semua. Sebab saya tahu keadaan saya macam mana. Saya punya tahu hidup saya macam mana. Tapi dalam hidup ni kan, kadang-kadang kalau kita tak minat pun, orang minat. Do you have someone who approach you? Ada. Who wants to be your friend? Ada. Yang kata tak apalah, tak salah kita nak kawan. Kan awak pun orang baik, saya tengah cari orang baik-baik. Jadi how do you move away from that? Because you dah determine you punya jiwa dan perasaan kan. How do you turn them down? But they just want to be your friend. Mula-mula saya kawan okey boleh. Tapi bila dia dah macam sentuh bab macam nak lebih daripada kawan tu, saya terus terang saya kata tak boleh. They are ready and willing to accept you the way you are. Itu hakikat dia lah. Yeah. But awak lebih realistik lah. Saya lebih realistik. Saya tetap dengan pendirian saya tak nak. Diorang hampa tak? Itu saya tak pasti lah. Saya pun tak dapat banyak proposal dari perempuan. Awak lagi teruk. Do you think that you are being fair or unfair to them? Yang saya tahu saya buat ni untuk kebaikan dorang. Satu pasal saya tak nak kongsi kasih. Kasih saya dengan mak saya je. Saya nak jaga mak saya je. Sebab saya tengok banyak, saya tengok dari di luar, banyak yang dah berumah tangga tapi dengan mertua-mertua dia agak renggang. Sebab tu sekarang saya pindah rumah, mak bapak saya duduk. Walaupun abang-abang saya ada rumah, saya tetap mak bapak saya. Before we end this session, I think we have learned a lot about determination from you, about never giving up, about accepting you the way you are. Do you think you live a perfect life? Sampai tahap ini, walaupun saya dah lakukan banyak benda, saya masih rasa saya belum perfect. Okay. Saya dah bekerja. Okay. Saya boleh tanggung ibu bapa saya. Saya boleh uruskan medical mereka. In terms of house, saya bangga. Saya dah ada rumah. Dan walaupun saya cuma co-owner, tapi ia tetap hasil titik peluh saya duit CPF tu. Yes, that's the one of the achievement lah. So you're happy for now? I'm happy for now. Okay. Saya tak impikan lebih kebahagiaan dari ini lah. Saya dah cukup. This is bahagia. Tidak ada bahagia yang sepatutnya lebih bahagia dari inilah kiranya. Sebab saya dapat bahagikan ibu bapa saya, tu cukup. Sebut tentang bahagikan ibu bapa, awak juga cakap awak tak nak kongsi kasih dengan orang lain ni. Dan awak juga cakap bahawasanya tak ada orang boleh jaga awak sebagaimana ibu awak jaga awak, betul? Yang saya ingat je, mula-mula sebelum saya pakai tongkat, mak saya dukung saya. Awak ingat sampai hari ni? Ya, saya. Kebanyakan bapak saya ada dukung, tapi kebanyakan mak saya, sebab mak saya di rumah. Jadi apa-apa di sekolah semua mak saya yang angkat saya. Pergi balik mak saya angkat saya. Dan ada sekalinya mak saya jatuh masa angkat saya. Awak ingat tu semua? Saya ingat. Kalau ada kesempatan untuk awak berterima kasih pada ibu ni, apa awak nak cakap dengan dia sekarang? Awak boleh doakan untuk dia. So jadi doa awak ni bagi kita anak-anak ni yang mendengar ni, agar kita ni juga dapat pelajari dan kita juga dapat lakukan doa yang sama dari jauh. Macam saya doakan. Okay. Right, macam saya doakan, saya memang selalu doakan ibu bapa saya dipanjangkan umur, diberikan kesihatan baik, amin, dipermudahkan urusan semua, amin. Saya memang cuba sedaya upaya saya untuk meringankan beban mereka. Yang the latest saya buat ni, saya ambilkan pembantu untuk mak saya. Walaupun saya tahu bayarannya mahal,
dan bulan-bulan pun kena bayar mahal dan saya kena bekerja keras. Saya tak kisah. Asalkan ibu bapa saya terjaga, urusan mereka dipermudahkan. Membahagiakan orang tua itu merupakan bukan sekadar doa, tapi satu lafaz dan juga perbuatan yang harus kita lakukan. Kami di Keep It Coming ingin ucapkan terima kasih pada Zaid. Saya tahu awak ni orang yang begitu determin untuk tak nak titiskan air mata lah. Tapi saya percaya dari apa yang kami ada di sini, kami dapat pelajari banyak dari awak. Jadi awak doakan kami juga. Bila kita dengar Zaid, bila kita nonton Zaid, kita juga dapat cedok kebaikan yang awak ada, jadi awak kongsi dengan kami lah. Saya juga nak ambil kesempatan ini juga, saya tak akan sampai ke tahap ini, saya tak akan dapat lakukan benda ini semua tanpa sokongan mereka yang telah membantu saya. Kerusi roda saya, ini yang kedua. Yang pertama, dari ihsan seseorang. Saya tahu dia one of my client. Dia nampak saya buat delivery dengan saya masa tu manual. Okay, lepas tu dia terus WhatsApp saya, dia minta saya punya account number. Esoknya ada sejumlah wang betul-betul genap untuk sebuah motorized wheelchair. Saya gunakan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, lepas tu ada lagi insan yang mulia yang membantu saya dapatkan kedua dengan mendapatkan crowdfund untuk saya. Jadi ada orang yang baik hati lah. Yes, saya. Like I'm so blessed. Rahmat Tuhan tu ada lah kan. Tu I'm so blessed. Then the latest one is, this one, saya tak cakap penuh dengan orang yang saya nak ambil meet. Tapi memang dalam hati saya tu, saya nak ambil meet. Lepas tu tiba-tiba, tapi orang tu memang dekat dengan saya. Bukan keluarga, dia kawan. Yang depan baik, belakang pun baik. The latest dia bantu saya, dia berikan sejumlah wang untuk saya dapatkan meet. Kira saya save half of the amount to get a meet. Itu yang dinamakan rezeki kan. Itu lah. Saya tak tahu. Kami juga doakan agar kesejahteraan menjadi milik anda. Kami juga doakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Keep It Coming. Terima kasih Abang Adi. Salam dulu. Terima kasih. Sama-sama. Nanti ada rezeki, saya boleh bekerja lah dengan awak nanti. InsyaAllah. Okay. Thank you. That's all for Keep It Coming. If you enjoy our content, please remember to like, subscribe, and turn on the bell for notifications.